PSR dimansuhkan sepenuhnya mulai tahun ini. Vaksin AstraZeneca tidak akan diguna pakai dalam program vaksinasi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Rabu 28 April 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan jurubahasa isyarat Khairunisa Ko Abdullah. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri akan dimulakan dengan Sarawak bersama Debbie Amanda Padan. Antara tumpuannya mengenai larangan berada di luar rumah bagi penduduk di Bintulu. Seterusnya kita ke Sabah bersama Jovinia Jim Lajim dengan tumpuan reaksi penduduk berhubung PKPB di negeri itu. Dan akhir sekali ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri dengan tumpuan inisiatif elak pembaziran lebihan jualan Ramadan. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri menggesa agensi penguat kuasa yang menjalankan pemantauan dan kawalan pematuhan prosedur operasi standard SOP menggunakan pendekatan yang lebih berhemah bagi membendung penularan COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketegasan penting bagi memastikan peraturan dipatuhi, tetapi dalam masa yang sama perlu ada budi bicara dan peri kemanusiaan dalam tindakan yang diambil. Ada yang berikhtiar menjalankan penjagaan kecil-kecilan untuk menampung perbelanjaan seperti menjual burger, makanan ringan, minuman ataupun hasil tanaman masing-masing. Mereka ini bukanlah pemilik syarikat ataupun pertubuhan perniagaan yang besar, tapi hanya pemegang lesen untuk berniaga sendiri secara kecil-kecilan. Jadi kalaupun nak ambil tindakan kerana melanggar SOP dan peraturan itu, kita bertimbang rasa lah. Kenakan compound tapi berpada-pada lah atas kadar yang munasabah. Jelasnya lagi, tindakan tegas kerajaan sahaja tidak memadai. Yang lebih penting ialah anggota masyarakat mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mematuhi semua peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Pemimpin masyarakat juga perlu faham dan peka terhadap semua SOP yang telah ditetapkan, bergantung kepada perintah kawalan pergerakan yang sedang berkuat kuasa di kawasan masing-masing. Perdana Menteri berkata demikian semasa merasmikan pertandingan komuniti Zon Hijau dan penyerahan mock check program Kampung Hijau di Putrajaya. Vaksin AstraZeneca hanya akan diberi kepada individu yang mahu mengambilnya atau secara sukarela. Keputusan dibuat setelah mengambil kira kebimbangan masyarakat terhadap kesan sampingan vaksin buatan United Kingdom itu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, PIK, Khairi Jamaluddin berkata, sistem tempahan janji temu khas untuk vaksin tersebut akan diwujudkan dalam tempoh terdekat. Untuk permulaan, 268,600 dos vaksin AstraZeneca hanya akan diberi kepada pemohon di Kuala Lumpur dan Selangor. Ia bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 yang semakin membimbangkan di kedua-dua kawasan berkenaan. Vaksin AstraZeneca tidak akan digunakan pakai dalam PPV biasa. Kita tidak akan pakai dalam program arus perdana imunisasi COVID-19 kebangsaan.
ya, kita akan membuka PPV khas bagi vaksin AstraZeneca, dan kita akan buka kepada orang ramai yang secara sukarela, dan ia akan dilaksanakan berdasarkan kaedah first come first serve kepada semua. Kita tidak hadkan kepada golongan dalam fasa 2. Setiap pemohon 18 tahun ke atas perlu terlebih dahulu melalui ujian saringan pra-vaksinasi. Hanya individu layak akan menerima vaksin AstraZeneca. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimansuhkan sepenuhnya. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata pemansuhan UPSR dibuat hasil libat urus dengan pelbagai pihak sejak peperiksaan itu dibatalkan tahun lalu akibat COVID-19. Pada masa yang sama, pentaksiran tingkatan 3 PT3 untuk tahun ini pula dibatalkan. Sekali sejak daripada pembatalan UPSR tahun lalu, Kementerian telah membuat penelitian tentang kaedah pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah rendah di negara-negara lain, khususnya di negara yang mengamalkan amalan pendidikan yang terbaik. Susulan pemansuhan UPSR, pihaknya akan memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah selain pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya. PKSK bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya akan diteruskan. Tambahnya, secara umum, murid hanya melihat UPSR sebagai komponen untuk ke asrama penuh. Malah, jika dilihat pada pentaksiran PKSK yang dilaksanakan tahun lalu, hanya peratusan kecil yang mendudukinya untuk masuk ke tingkatan 1 sekolah khusus. Sekatan jalan raya yang lebih ketat akan dilaksanakan seperti yang pernah dilakukan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Ia bagi memastikan tiada rentas negeri dilakukan pada Aidilfitri. Walaupun PKP tidak diisytiharkan, ya, tetapi kita akan laksanakan tindakan mengetat, ya, seolah-olah PKP dilaksanakan. So janganlah timbul lagi, ya, kecaman-kecaman kepada saya kerana jalan jam. Tambah beliau lagi, pemantauan SOP yang ketat akan dilaksanakan oleh pihak polis dan tindakan akan diambil sekiranya berlaku pelanggaran SOP. Dalam pada itu, Tan Sri Abdul Hamid turut menjelaskan bagi pemantauan dan kawalan di seluruh negara sempena Aidilfitri, semua cuti pegawai dan anggota polis dibekukan. Kita akan bekukan semua cuti, ya, semua cuti anggota pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia. Nombor 2, kita mempunyai kekuatan yang cukup mencukupi sebagaimana kita telah laksanakan tugas waktu PKP pertama tahun lepas. Kita mempunyai kekuatan yang cukup. Pada satu-satu masa kita boleh menggerakkan 46,000 dan di waktu itu juga kita mempunyai lagi 12,000 on standby. Sekiranya keadaan menjadi gawat, lagi 12,000 boleh dikerahkan untuk membantu. Beliau menjelaskan kepada media selepas majlis penyampaian surat penghargaan tolak rasuah polis di Raja Malaysia PDRM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Antara yang menerima sijil ialah 8 orang pegawai dan anggota polis dari cawangan perisikan dan siasatan khas pasukan gerakan khas yang menolak rasuah semasa tangkapan ke atas sindiket pengedaran rokok dan arak seludup di Pulau Pinang. Selain itu, 25 pegawai dan anggota juga turut menerima sijil kerana melaporkan pemberian dan penerimaan rasuah. Kerajaan Negeri Kedah mengumumkan pemberian bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM1,000 kepada semua kaki tangan awam negeri itu. Bayaran akan dibuat sebelum sambutan Aidilfitri ini.
Perkara tersebut diumumkan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat-Noor. Bantuan khas berjumlah 5.3 juta ringgit itu akan dimanfaatkan oleh 5,300 kaki tangan tetap, kontrak dan pegawai yang bercuti tanpa gaji atau bercuti separuh gaji kerajaan negeri. Katanya pembayaran bantuan khas itu dapat dilaksanakan disebabkan kutipan cukai meningkat untuk suku pertama tahun ini. Utama kita cukai tanah lah. Kita pun ambil kira kerana kutipan hasil-hasil kerajaan negeri untuk first quarter tahun 2021 ini agak baik berbanding tempoh yang sama tahun lepas, Januari hingga April 2020. Sebelum tu kita tak ada kerajaan ya. Berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas dengan tahun ni, kutipan tahun ni lebih meningkat 105 juta berbanding tahun lepas. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Alor Star. Katanya sektor hartanah merupakan penyumbang terbanyak bayaran cukai di negeri itu. Dalam pada itu, Elaun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kedah akan dibayar selewat-lewatnya 5 Mei ini. Kerajaan Negeri Sembilan pula mengumumkan pemberian bantuan khas keuangan BKK sempena Aidilfitri sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada semua penjawat awam negeri yang akan dibayar pada 3 Mei depan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, BKK tersebut melibatkan implikasi keuangan sebanyak RM9.9 juta. Kita sedia maklum bahawa sebenarnya sebahagian besar penjawat awam kita adalah di bawah B40, hampir 92%. Kita penjawat awam bawah daripada B40, dan kita juga sedia maklum bahawa kita berharap bahawa dengan adanya usaha ini akan meningkatkan lagi komitmen, kesungguhan, motivasi penjawat-penjawat awam kita untuk memberikan yang terbaik untuk negeri. Dan kita sedia maklum kerjasama yang baik juga telah diberikan. Penerima BKK ialah seramai 5,843 penjawat awam, iaitu 3,974 anggota perkhidmatan awam Jabatan Negeri Sembilan, 1,656 pihak berkuasa tempatan serta 213 badan berkanun. Datuk Seri Aminuddin berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco di Wisma Negeri Seremban. Koperasi Serba Usaha Makmur Berhad Kosma mengagihkan RM37.64 juta dividen modal share dan agihan keuntungan unit ladang kepada lebih 1,000 anggotanya yang layak bermula Jumaat ini. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata dividen modal share adalah sebanyak RM18.69 juta, manakala agihan keuntungan unit ladang pula sebanyak RM18.95 juta. Datuk Seri Wan Rosdi berkata jumlah agihan keuntungan dan dividen adalah dibayar menggunakan keuntungan tahun semasa yang berakhir 31 Disember 2020 tanpa menggunakan wang rizab yang ada. Setiap anggota yang layak akan menerima 30% dividen modal share dan RM3,300 per unit bagi keuntungan unit ladang. Jadi dengan pengumuman ini saya percaya sedikit sebanyak akan memberi kelegaan kepada semua anggota koperasi. Dan nilai yang diumumkan pun bukan sikit. Kalau ada 10 unit dapat 3,300. Kalau ada 10 unit 33,000. Jadi lagi sekali saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.
Selain itu, ahli Kosma juga layak mendapat bantuan ekonomi, derma siswa, khairat kematian, bantuan bencana dan lain-lain faedah dan kemudahan walaupun tanpa anggota lembaga koperasi ALK. Katanya beliau berbangga kerana Kosma berupaya memberi dividen yang baik kepada anggotanya walaupun negara menghadapi cabaran getir pandemik COVID-19. Jabatan Agama Islam Perak menjadi jabatan pertama di negeri itu melancarkan pelan tindakan anti rasuah organisasi 2021-2025. Menteri Besar Perak, Datuk Sarani Muhammad berkata, pelan berkenaan akan menjadi rangka tindakan kepada jabatan dalam memerangi rasuah bagi tempoh 4 tahun sehingga 2025. Selain menyentuh aspek anti rasuah, beliau berkata pelan itu juga banyak menyentuh aspek tadbir urus dengan lebih meluas supaya dapat diuruskan dengan baik bagi membolehkan prestasi dan perkhidmatan diberikan sebaik mungkin. Pertama dari segi ikrar, integriti, aku janji, dan sudah tentu dia ada banyak perkara tekan dalam itulah berkaitan dengan nasihat, berkaitan dengan tanggungjawab, amanah yang perlu difahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua kaki tangan kerajaan. Jadi tiap-tiap jabatan dia ada falsafah dan plan yang tersendiri. Sebab itu kita buat tiada satu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran pelan tindakan anti rasuah di bangunan Darul Rizwan Ipoh. Berdasarkan Akta Banci 1960, semua orang awam wajib menyertai banci. Kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada hukuman denda tidak lebih daripada RM100 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Meskipun negara masih berdepan penularan pandemik COVID-19, ia tidak menghalang petugas bancian melaksanakan tugas mereka sejak Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 bermula pada 7 Julai 2020. Wartawan Muhammad Izzuan di Jaludin di Labuan ada perinciannya. Pelaksanaan fasa pertama pembancian dibuat secara dalam talian dengan menggunakan kaedah e-census, manakala bancian fasa kedua telah dilaksanakan secara bersemuka bermula Februari lalu. Kaedah secara bersemuka akan dilaksanakan sehingga 30 Jun 2021 yang meliputi semua kawasan perumahan dan kediaman termasuklah di Labuan ini. Mengikut status respon operasi banci, peratusan tempat kediaman yang telah dibanci adalah sebanyak 39.5% ataupun 9,500 buah tempat kediaman, manakala jumlah penduduk yang telah selesai dibanci di Labuan adalah seramai 33,000 ataupun sebanyak 32.4%. Menurut beliau, data yang diperolehi masih di tahap rendah. Justru beliau menyuruh kepada penduduk untuk memberi kerjasama sepenuhnya melalui bancian pada kali ini. Kita ada pembagian blok penghitungan daripada 80 hingga 120 tempat kediaman. Kita ada 251 blok di Labuan. Jadi 251 blok tu purata dalam pembanci seramai 50 orang, lebih kurang 5 blok penghitungan lah untuk seorang pembanci. Jelas beliau, susulan penularan COVID-19, bancian yang dilakukan perlu mengikuti prosedur operasi standar SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Cabaran tu memang banyak, terutama yang macam di rumah perumahan memang banyak anjing lah. Dan yang kedua, di mana jika kami pergi sesebuah rumah tiada orang, jadi itu menyukarkan kerja kami lagi lah. Inisiatif lain kami ada buat untuk bancian sebelah malam juga, jika orang tu tiada di rumah lah. Untuk yang macam jika orang tiada di rumah, kita akan datang esoknya ataupun lusa harinya sehingga sampai ke tahap yang macam kita dah lebih 3 kali, kemungkinan kita akan bagi sampel surat yang daripada Jabatan Perangkaan untuk dibuat lawatan semula lah. Pelaksanaan banci penduduk dan perumahan adalah penting bagi mengenal pasti saiz, taburan, komposisi dan ciri sosioekonomi penduduk serta perumahan di Malaysia. Maklumat yang diperolehi akan digunakan untuk merancang, menggubal dan melaksanakan polisi kerajaan Malaysia untuk tujuan pembangunan negara dan kepentingan rakyat pada masa depan. Berikan kerjasama anda, data anda, masa depan kita. Muhammad Izzuandi untuk Berita RTM.
Baiklah, seperti biasa sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kita ke lintas langsung negeri-negeri. Penduduk di Bintulu tidak dibenarkan berada di luar rumah selepas pukul 8 malam. Itu antara tumpuan utama dari Sarawak. Jadi laporannya kita bersama Debbie Amanda Padan. Silakan Debbie. Terima kasih Nolela. Salam sejahtera dan salam hormat. Orang ramai di Bintulu tidak dibenarkan berada di luar rumah selepas pukul 8 malam tanpa alasan yang munasabah. Menegaskan perkara itu, Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, pihaknya tidak akan berkompromi, malah akan mengenakan kompaun atau menahan individu yang berada di luar seperti di Bandar Bintulu selepas pukul 8 malam. Semalam kita telah mengeluarkan 3 kompaun 3 kompaun ke atas 3 individu jam lebih kurang dalam 9 malam. Masih lagi berkeliaran dekat ni tanpa alasan yang munasabah. Bercakap dalam sidang media di Bintulu, Superintendent Zulkifli berkata, pasukan pemantau polis Diraja Malaysia digerakkan bagi memastikan masyarakat kekal mematuhi arahan terbaru itu. Tambahnya, sekatan jalan raya akan diteruskan bagi memastikan tidak ada kenderaan masuk ke kawasan bandar Bintulu kecuali atas faktor keselamatan, kesihatan dan alasan yang munasabah. Melalui prosedur operasi standard SOP baru yang diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat pada Isnin lalu, penguatkuasaan bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB SOP diperketat bermula 27 April hingga 10 Mei.
Baiklah, inilah situasi sekatan jalan raya di Jalan Tanjung Kidurong berdekatan dengan simpang Stadium Muhibah ini. Jadi diingatkan kepada masyarakat di Bintulu ini supaya terus mematuhi SOP terbaru yang telah pun diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. SOP diperketat bermula daripada 27 April sehingga ke 10 Mei ini. Jadi larangan keluar malam selepas pukul 8 malam itu harus dipatuhi kerana pihak polis akan mengambil tindakan yang lebih kuat dan juga tindakan yang lebih tegas selepas ini. Laporan Nasaruddin Stanley Kujan untuk Berita RTM. Lebih 100 pesakit COVID-19 di Bintulu yang tidak dapat dikesan sejak 14 hingga 21 April lepas telah ditemui. Ahli Parlimen Bintulu Dato' Seri Tiong King Sing dalam satu kenyataan memberitahu pihak berkuasa tidak akan bertolak ansur sekiranya perkara sama berulang. Tegasnya, pesakit yang cuba menyembunyikan diri semasa dikesan oleh Kementerian Kesihatan untuk menjalani kuarantin akan dikenakan tindakan tegas. Ini kerana perbuatan tersebut hanya akan membawa akibat penyebaran penyakit semakin meluas dan menjejaskan kesihatan dan keselamatan masyarakat. Mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 342 Akta Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988. Datuk Seri Tiong berkata individu yang telah didiagnosis harus mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa. Beliau juga meminta pesakit yang telah menghilangkan diri bagi tempoh tersebut harus jujur maklumkan kepada kaki tangan Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu yang melakukan siasatan berkaitan sejarah pergerakan mereka. Ini bagi membolehkan PKB mengesan kontak rapat dan kawasan terlibat. Daerah Bukit Mabong Kapit kini merupakan antara daerah yang terjejas teruk kerana pandemik COVID-19. Ini berikutan kluster Putai iaitu melibatkan kawasan pembinaan projek hidroelektrik HEP Baleh. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing menerusi satu kenyataan di laman Facebooknya memberitahu setakat 27 April lepas 308 orang di kawasan itu didapati positif COVID-19 daripada 950 orang yang telah menjalani ujian calitan. Manakala 65 lagi kini dikategorikan sebagai pesakit dalam siasatan. Tambahnya jangkitan itu mungkin belum berakhir walaupun semua keputusan ujian calitan di kawasan itu sudah diperolehi. Dato' Ahmad Dr. James yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh juga menegaskan syarikat pembinaan dan Sarawak Energy Berhad perlu menyediakan kemudahan kuarantin di tapak pembinaan itu di bawah pusat kuarantin dan rawatan pesakit COVID-19 berisiko rendah PKRC. Beliau mengingatkan pentingnya usaha melindungi kawasan luar bandar terutamanya mereka yang tinggal di rumah-rumah panjang daripada jangkitan COVID-19. Justru semua pihak perlu mematuhi prosedur operasi standard yang digariskan Kementerian Kesihatan dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi mengelakkan penularan tersebut. Sementara itu, pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19 akan dilaksanakan di Dewan Masyarakat Tekuk di Sibu pada Jumaat ini. Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Teh Johun, dalam kenyataan medianya memberitahu ACD yang dilaksanakan di lokasi berkenaan melibatkan penduduk yang tinggal di zon Bahagia Jaya di Sibu. Jelasnya ACD tersebut akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Dr. Teh memaklumkan penduduk di zon Bahagia Jaya diseru menghadiri ACD tersebut untuk melakukan ujian calitan COVID-19 masing-masing. Mereka yang hadir perlu membawa kad pengenalan, mematuhi penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka dan memaklumkan nombor telefon yang boleh dihubungi. Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak bercadang untuk mewujudkan tabung kebajikan bagi membantu pelajar Sarawak melanjutkan pelajaran sama ada di Semenanjung ataupun di luar negara. Yang di-Pertuannya Dato' Ismail Suud berkata, dengan adanya tabung tersebut ia dapat membantu pelajar Sarawak dalam bidang akademik. Jelasnya penubuhan tabung kebajikan berkenaan akan dilaksana tahun depan dengan sasaran kutipan sehingga RM2 juta selepas mendapat persetujuan ahli-ahli persatuan dan kerajaan negeri. Untuk membantu supaya pelajar-pelajar kita dapat menyambungkan pelajaran dengan adanya sumbangan daripada kontraktor yang telah terlibat dalam projek-projek yang dianugerahkan oleh kerajaan.
Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Petrojaya Kuching. Mengenai kunjungan tersebut, Datuk Ismail berkata ia bertujuan bagi memaklumkan Ketua Menteri mengenai perkembangan persatuan, aktiviti dan perancangan persatuan untuk turut serta dalam projek-projek pembangunan kerajaan negeri khususnya ketika pandemik COVID-19. Kunjungan ini juga bagi menjemput Ketua Menteri hadir ke Majlis Makan Malam sempena mesyuarat Agong tahunan kali ke-22 pada Jun depan. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng turut menerima kunjungan hormat dari Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Ghazali yang diketuai oleh Sumardi Ghazali. Kunjungan tersebut adalah bagi menjemput Ketua Menteri untuk bersolat tarawih sekaligus menyempurnakan majlis ringkas perasmian Masjid Al-Ghazali dalam tempoh terdekat. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan Norlela. Debbie, terima kasih. Pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah bermula 17 Mei ini mendapat reaksi pelbagai daripada orang ramai, terutamanya menjelang sambutan Aidilfitri. Dan untuk laporannya, kita bersama Jovinia Jim Lajim di Studio Berita RTM Sabah. Silakan Jovi. Baik Norlela, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah bermula esok hingga 17 Mei ini mendapat reaksi pelbagai daripada orang ramai. Walaupun akur dengan keputusan tersebut, beberapa individu yang ditemui RTM melahirkan rasa sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Aidilfitri. PKPB di Sabah ni memang wajarlah untuk diteruskan oleh pihak kerajaan. Ianya kerana bagi saya penting untuk mengekang penularan COVID daripada berleluasa. Tapi kita memohon agar pihak kerajaan dapat melonggarkanlah sedikit daripada SOP yang sedang yang bakal dilaksanakan. Dekat 2 tahun sudah tidak balik kampung. Bukan kita tidak boleh balik, kita boleh balik kampung dengan kebenaran polis. Tapi kalau untuk yang berkumpul setahun sekali ini, kita beraya tanpa family. Bagi saya kan benda ni mungkin kita boleh buat di tempat yang red zone sahaja sebab kita mengambil kira kita punya keselamatan dan kesihatan. Tapi dia sangat-sangat bukan bilang tidak bagus, tapi dia menjejaskan ekonomi kita sebab dia kalau kita kasih semua bersyarat ni, kita ada yang lama sudah tidak balik kampung. Pelaksanaan PKPB di Sabah diumum Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam susulan peningkatan zon merah serta 33 lokaliti masih berada di bawah penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kerajaan negeri melalui Pusat Bantuan Bencana terus menyalurkan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 33 lokaliti. Di Tawau, seramai 1,750 ketua isi rumah KIR di Kampung Titingan menerima bantuan berkenaan yang disampaikan Pembantu Menteri Keuangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bercakap kepada pemberita RTM selepas majlis penyampaian bakul makanan, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berharap bantuan berupa barangan keperluan harian dapat meringankan beban penduduk sepanjang tempoh PKPD. Selain itu, beliau juga mahu penduduk di kawasan PKPD sentiasa mematuhi SOP agar penularan jangkitan dapat dibendung. Tidak ada cara lain lagi. Yang terbaik, yang berkesan ialah kita mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Iaitu kita jangan keluar daripada rumah. Kita keluar bila penting dan bila perlu sahaja. Kita sentiasa menjaga kebersihan dan juga memakai pelitup muka. PKPD di Kampung Titingan yang sepatutnya tamat 25 April dilanjutkan hingga 9 Mei ini berikutan masih berlaku penularan COVID-19 dalam kalangan penduduk. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah mengambil tindakan terhadap seorang peniaga yang didapati menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak ditentusahkan. Tindakan diambil di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972.
Pengarah KPDN-HEP Sabah Georgie Abbas dalam satu kenyataan menjelaskan kesalahan tersebut dikesan menerusi ops pantau semalam. Operasi itu merangkumi pemeriksaan terhadap pematuhan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021, bekalan dan harga barangan, jualan murah, barang tiruan serta tahap pematuhan premis terhadap prosedur operasi standard SOP, perdagangan dan pengedaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ia melibatkan 70 premis dan kompleks beli belah di sekitar Inanam dan Bandaraya Kota Kinabalu. Antaranya kedai runcit, restoran, peniaga pasar basah, hotel, kedai emas, spa dan beberapa pusat beli belah terkemuka. Orang ramai yang mempunyai sebarang aduan atau pertanyaan boleh menghubungi KPDN-HEP Kota Kinabalu di talian tertera. Langkah kerajaan memperkenal gelembung perjalanan bersasar atau travel bubble di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Mac lepas memberi sinar baharu kepada penggiat pelancongan. Ia membolehkan industri pelancongan tempatan termasuk di Sabah bernafas semula sekaligus menghidupkan semua rantaian sektor berkenaan. Gaya baharu melancong ini bagaimanapun memerlukan komitmen dan kefahaman tinggi mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat oleh pihak pengendali pelancongan dan pengunjung. Ikuti perkongsian wartawan Nur Amli Ibrahim. Gelembung perjalanan bersasar tertakluk kepada penggunaan perkhidmatan agensi pelancongan berdaftar, merangkumi khidmat pengangkutan dan penginapan. Dalam tempoh PKPP, pelancong luar masih tidak dibenarkan masuk ke Sabah, namun pelancong domestik dibenar bergerak mengikut pembahagian zon ditetapkan dengan SOP ketat berkuat kuasa 15 April. Sehingga kini 2 syarikat pelancongan di Sabah diberi kelulusan bagi pelaksanaan gelembung perjalanan di negeri ini. Memanfaatkan inisiatif berkenaan, Pusat Peranginan Sutra Harbour mula membawa pelancong domestik dari Sutra Harbour Resort dan Spa Kota Kinabalu ke satu lagi resort miliknya, Sutra Mantanani di Pulau Mantanani Besar, Kota Belud. Sejak bermula, kadar penginapan pusat peranginan ini meningkat iaitu melebihi 60% dan mencecah 90% pada hujung minggu. Pekerja-pekerja kami pun juga dilatih dan diberi taklimat yang teliti tentang SOP yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan. Ini untuk memastikan keselamatan bukan saja dari sudut pengunjung tapi juga dari sudut kami di sini yang menerima pengunjung yang datang kepada resort kami. Pengoperasian resort di Pulau Mantanani turut membawa impak positif kepada komuniti setempat. Saya meniru kepada players, pengusaha pelancongan untuk kalau boleh memberikan keutamaan pembabitan serta penyertaan masyarakat setempat, dan ini semua akan sudah pasti memberikan pulangan yang baik kepada ekonomi. Kemasukan pembinaan pengusaha-pengusaha resort di pulau ini ada satu petanda yang baik dan ia boleh menambahkan pendapatan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk kampung yang punya kemahiran masing-masing. Kira syukur jugalah kepada yang pengusaha-pengusaha resort, dia bagi peluang kepada anak-anak pulau lah untuk yang kira macam bagi peluang untuk pekerjaan. Saya rasa dapat kerja lah sebab kalau sejak PKP ini susah juga kan. Sebab time tu saya part time saja untuk pengurangan kerjaan. Jadi saya berhenti selama 1 tahun. Happy lah dapat kerja balik. Janaan pendapatan melalui pengaktifan gelembung perjalanan bersasar ini membuktikan ia inisiatif tepat dalam tempoh pandemik. Merupakan trend popular telah diambil oleh negara-negara luar dalam mempromosikan pelancongan antarabangsa dengan menitik beratkan aspek keselamatan dan keselesaan pelancong. Dan bagi negeri Sabah, pemilihan negara seperti Singapura yang mempunyai nilai mata wang lebih tinggi sebagai satu bonus kerana ianya akan membantu menjadi pencetus ekonomi domestik kita. Pelaksanaan gelembung perjalanan adalah usaha membantu memulihkan ekonomi negeri dan negara serta membolehkan orang ramai bergerak ke lokasi lain untuk tujuan melancong. Justru patuhi SOP, jaga diri anda, keluarga anda serta orang di sekeliling anda. Kita jaga kita. Amli Ibrahim, Berita RTM.
Kawasan perairan Sabah sentiasa dikawal rapi pasukan keselamatan khususnya anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bertugas 24 jam. Ia antara lain bertujuan mengekang sebarang aktiviti rentas sempadan dan mematahkan cubaan masuk pendatang asing tanpa izin dari negara jiran. Tidak ada kompromi yang diterima oleh TLDM. Kita sentiasa menitik beratkan tahap kesiagaan dengan menentukan segala aktiviti dan juga perkara yang perlu dilakukan bagi menentukan kesiagaan aset kita dilaksanakan tanpa gagal. Datuk Sabri berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perbarisan hari ulang tahun TLDM ke-87 di Padang Kawat Markas Pangkalan Kota Kinabalu. Sambutan tahun ini bertemakan TLDM Siaga Kedaulatan Terpelihara. Menurut Datuk Sabri, selain memastikan kesiapsiagaan anggota pada tahap tinggi sepanjang masa, TLDM juga memastikan semua aset berada dalam keadaan baik untuk terus kekal beroperasi di barisan hadapan. Perbarisan disertai 300 pegawai dan anggota TLDM diketuai Komander Syarul Adi Nur Basha. Upacara berlangsung dengan pematuhan SOP ketat. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini dan saudara dapatkan maklumat vaksin COVID-19 daripada sumber sahih. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, kita kembali semula bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih. Baiklah saudara, SW Corp ambil inisiatif untuk elak pembaziran lebihan jualan di Bazar Ramadan. Itu antara bingkisan menarik dari Negeri Sembilan. Jadi langsung kita bersama Syafiq Azrul Zafri di sana. Silakan Syafiq. Ramadan menjadi bulan pembuka peluang bagi umat Islam untuk terus memburu pahala berganda menerusi amalan kebaikan. Mengambil peristiwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan bertadarus menjadi pengisian pilihan sepanjang Ramadan dalam usaha memanfaatkan fadilat kitab suci itu. Penceramah bebas Nur Azman Muhammad berkata, Al-Quran kekal relevan sehingga hari ini sebagai pegangan dan panduan dalam kehidupan yang mampu menyelesaikan masalah, khususnya bagi orang beriman. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, apabila turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ia adalah sebagai penyelesaian bagi seluruh masalah yang berlaku di kalangan umat manusia pada ketika itu. Bahkan Al-Quran ini menjadi penyelesai masalah bukan hanya pada saat ia diturunkan, ia kekal relevan menjadi penyelesai masalah sehinggalah hari akhirat ataupun sampailah hari kiamat. Cuma bagaimana kita mengadaptasi, memahami dan mentadabur ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai suatu panduan dalam kehidupan kita, maka itulah yang perlu sama-sama kita kembalikan di dalam kehidupan kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Seremban. Dalam pada itu, umat Islam perlu meningkat usaha bertadabur, mengamal dan menyampaikannya kepada orang lain kerana ia merupakan mukjizat terbesar yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Lebih setahun menepani pandemik COVID-19, pelbagai iktibar yang dapat diperoleh daripada kitab suci itu, khususnya dalam memperbaiki kehidupan. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Sembilan menyasarkan 1 tan lebihan makanan yang dijual peniaga di Bazar Bandar Baru Nilai dapat dikumpulkan menerusi program My Safe Food Bazaar. Ia seterusnya akan diagih kepada golongan yang memerlukan. Pengarahnya Muhammad Yusof Ahmad berkata, SW Corp Cawangan Nilai telah bekerjasama dengan Pemuda Gema Negeri Sembilan bagi melaksana program itu sehingga 2 Mei depan. Program ini bertujuan untuk meniru masyarakat untuk menghargai makanan dan mengelakkan pembaziran lah dengan cara menyalurkan lebihan makanan tu, untouched food ni daripada peniaga bazar menjual makanan kepada golongan yang memerlukan. Dan setakat semalam kita dah dapat sebanyak 105.4 kilogram makanan dan 94.2 kilogram minuman. Tambahnya, program tersebut akan diperluas ke bazar Ramadan lain dalam usaha mengelak berlakunya pembaziran makanan pada bulan yang mulia ini. Beliau ditemui pada program My Safe Food sempena bulan Ramadan di Bazar Ramadan Bandar Baru Nilai.
Setelah lebih setahun berjuang menentang pandemik COVID-19, Ramadan kali ini lebih istimewa bagi pengusaha hotel apabila kerajaan membenarkan pelaksanaan bufet Ramadan dengan SOP yang telah ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Penolong Pengurus Besar F&B Tasik Villa International Resort, Dedi Ajis berkata, pengusaha hotel kini boleh menarik nafas lega dan merangsang kembali sektor perhotelan. Meskipun bufet Ramadan perlu dilaksana dengan amalan normal baharu, namun ia diterima baik oleh pengunjung. Okey, untuk bufet Ramadan tahun ini, kami mengikuti sarangan kerajaan di mana kami harus tentukan SOP dipatuhi dengan penjarakan sosial dan pelaksanaan aplikasi Mas Sejahtera di semasa datang. Dan untuk bufet pula, tetamu haruslah beratur dengan social distancing dan pramusaji akan berada di tempat mengambil makanan untuk menolong tetamu untuk mengambil makanan. Dengan keadaan ini consider kita dah setahun lebih dalam norma baru ni dan pelanggan agak terbiasa, sudah biasa dengan keadaan ni. So tak ada yang orang kata surprise element di sini. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Port Dickson. Pematuhan SOP yang ketat diterapkan dalam bufet Ramadan iaitu dengan pemeriksaan suhu badan, penjarakan fizikal ketika mengambil makanan serta makanan akan dihidang khas oleh pramusaji bagi mengelak sebarang sentuhan secara terus dengan peralatan yang ada. Dengan pembukaan semula sektor ini, ia dilihat dapat memberi lebih banyak peluang untuk mana-mana organisasi membuat kebajikan dengan menyajikan makanan yang terbaik untuk golongan sasar seperti anak yatim serta warga emas. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Selamat menyambut Hari Nuzul Al-Quran. Kembali ke Angkasa Puri. Syafiq, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Sukan Paralimpik Tokyo yang dijadual pada 24 Ogos hingga 5 September depan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Magadi Syariman Zaharuddin berkata, sasaran 35 atlet layak ke tamasya tersebut yang ditetapkan Majlis Sukan Negara MSN adalah realistik. Beliau yang juga merupakan ketua kontijen negara ke tamasya itu yakin sasaran ditetapkan MSN itu mampu dicapai dan berharap segala perancangan serta persediaan berjalan lancar. Jika ada atlet para yang tidak berjaya melayakkan diri, ujarnya, mungkin disebabkan kekangan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ketika ini. InsyaAllah masih lagi dengan progress because the tournament is still going on. So the number target yang KPMSN bagi itu wajar kerana memang kena ada target dan that's what the initial plan. So kalau tak tercapai itu kerana adalah kekangan yang kita hadapi iaitu COVID and then travelling issues. So saya rasakan that target has to be put. Semangat atlet kena ada, target untuk setiap persatuan itu perlu ada dan saya percaya we will arrive to that number when is needed and we will also announce it nanti apabila bila tiba masanya dan saya rasa kita harus be optimistic and stay positive dan saya bersetuju dengan Datuk KP. Ahad lalu, Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail berkata, MSN menjangkakan sebanyak 33 atlet kebangsaan dan 35 atlet Paralimpik layak ke Tokyo 2020. Setakat ini, 10 atlet para daripada 5 sukan telah layak ke tamasya tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Megat yang juga Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM memaklumkan atlet para yang telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 baru-baru ini tidak mengalami sebarang komplikasi. Beliau berharap proses suntikan dos kedua yang dijadual pada 4 Mei ini berjalan lancar. They're all okay and I think minggu depan kita punya second dose will be on the 4th of May dan saya pun berdoa dan berharap semua atlet dan juga official atau mana-mana stakeholder pun pergi, alhamdulillah tak ada masalah.
Bicara dakwah dan ihya Ramadan sebulan Yadim Terengganu atau Irsyad 360 terus memberi sinar kegembiraan kepada golongan kurang berkemampuan. 7 daerah terlibat dengan menyasarkan lebih 500 golongan asnaf termasuk ibu tunggal secara berperingkat. Setakat ini lebih 300 golongan tersebut menerima sumbangan berbentuk barangan keperluan dapur dan juadah berbuka. Laporan Ashran Muhammad Nur. Menurut pengarah Yadim Terengganu Nasrul Hadi Saidin, 30 program dirancang sepanjang Ramadan ini. Ia termasuk program bicara dakwah, juadah musaadah atau berbuka serta iftar Yadim bersama warga rumah kebajikan. Pandemik COVID-19 bukan penghalang Yadim negeri turun padang bagi tujuan berdakwah. Yadim sebenarnya mengandungkan program musaadah berupa juadah berbuka puasa ini sejak bermula pada tahun inilah sebenarnya. Tapi sebelum itu lagi Yadim sudah mula mendekati masyarakat yang asnaf terutamanya dan golongan miskin ni memang sejak dulu, sejak beberapa tahun lepas lah, sejak kita mula berada di Terengganu 2006. Bagi golongan penerima, sumbangan seumpama itu amat dihargai, lebih-lebih lagi kehidupan yang tidak menentu di era pandemik ini. Alhamdulillah dengan bantuan ni dapatlah menceritakan suasana Ramadan bulan tahun ni. Dengan suasana COVID ni sebab kita nak keluar-keluar pun tak boleh kan. Tu je lah, terima kasih banyak semua. Semoga Yadim ni akan diluaskan lagi lah mendapat membantu orang-orang seperti kami. Terima kasih banyak-banyak lah kepada Yadim dan semua seluruh ni lah yang membantu kami. Apa yang pasti, usaha dakwah Yadim ini mendapat sokongan kuat para sukarelawan dan keahlian lebih ramai masih diperlukan. Sejak ditubuhkan pada 2006, lebih 400 sukarelawan yang aktif digerakkan dalam misi bantuan di Terengganu. Terdetik hati saya untuk menyertai Yadim ni sebab saya tengok sukarelawan Yadim ni kebanyakannya melibatkan masyarakat. Jadi saya berasa seronok bila bersama masyarakat. Daftar dan terus menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Yadim seperti imarah solat, gotong royong dan lain-lain lagi untuk memantapkan lagi disiplin diri kita. Kerjasama yang baik antara rakan agensi seperti Institut Modal Insan Terengganu, Yayasan Islam Negeri dan Persatuan Ibu Tunggal juga melancarkan lagi program di 7 daerah terlibat. Selain bantuan Ramadan, Yadim Negeri turut menyampaikan bantuan lain seperti persediaan syawal, baki rumah dan bantuan bencana dengan jumlah peruntukan lebih RM100,000 tahun ini. Nur Ashran Muhammad Nur, Berita RTM. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus patuhi SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.